Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita malam ni dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Kita dah masuk tajuk sumber-sumber fiqh Islam, no? Yang pertama kita berhenti hari itu Al-Quran Al-Karim. Belum sampai ke Al-Quran. Oh, tak masuk lagi. Baik. Jadi malam ni kita masuk Al-Quran Al-Karim, no? Al-Quran Al-Karim, iaitu sumber-sumber fiqh Islam. Jadi ikut makluman, ikut malam ni, bukan kuliah anak lah malam ni, ikut ni. Ikut malam ni anak di Sungai Seluang. Mungkin di Sungai Seluang tu merah lagi kot. Di kebetulan malam ni sahabat kita call. Jadi kita main sini lah, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin. Al-Quran Al-Karim. Dalam kitab saya ni muka surat sebelah. Sama no? Sebelah ke? Ya, lain muka surat sebelah. Baik. Al-Quran ialah kalamullah. Al-Quran ialah kalam Allah, kata-kata Allah, wahyu Allah ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi, pada Nabi kita Muhammad, dan disampaikan kepada umatnya. Jadi apabila turunnya Al-Quran, kitab-kitab lain ni dah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita nak guna dah. Turun saja Al-Quran, kitab-kitab lain, walaupun kitab lain tu kita orang Islam, kita umat Nabi Muhammad, termasuk dalam rukun iman, iaitu beriman dengan kitab-kitab Allah. Kita wajib, kita kena beriman dengan kitab-kitab lain. Kitab Tauratnya, kitab Zaburnya, kitab Injilnya, wajib kita kena beriman.
Tak beriman sahaja hukumnya kafir, kerana dia termasuk dalam rukun iman. Beriman dengan kitab-kitab Allah, kita hanya beriman sahaja. Tetapi apabila turunnya Al-Quran, kitab yang 3 tadi ni ataupun suhuf sebelum ni dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ikut dah. Walaupun dia adalah kitab-kitab samawi juga, diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi, sebagaimana contoh kitab Taurat Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke Nabi Daud. Kitab Injil Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Isa. Mereka juga rasul, tetapi apabila turunnya Al-Quran, maka yang kitab-kitab yang sebelum ni tak boleh kita nak ikut dah. Tetapi wajib kita nak kena beriman. Al-Quran adalah kalam Allah, wahyu Allah, firman Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita selalu sebutlah kalau mai bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala buat turun Al-Quran. Daripada waktu diturun kepada Lauh Mahfuz, buat turun sampai kepada Baitul Izzah, dan buat turun peringkat-peringkat Al-Quran ni selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Buat turun peringkat-peringkat dah mengikut keadaan. Kalau di Mekah, ayat berkaitan tentang bab akidah. Kalau di Mekah, ayat yang berkait tentang bab akidah, bab kepercayaan. Ketika tu syariat tak ada lagi. Ketika tu tak ada lagi syariat. Sembahyang tak lagi, puasa tak lagi. Tetapi setelah Nabi berhijrah ke Madinah, baru buat turun ayat-ayat hukum, ayat-ayat perintah. Itu kita pernah sebut dah sebelum ni. Kita boleh tahu ayat yang dinamakan ayat Maki dan juga ayat yang dinamakan ayat Madani. Ayat Maki, ayat yang diturunkan di Mekah. Ayat Madani, ayat yang diturunkan di Madinah. Jadi kalau ayat Madinah tu, ayat Madani, kebanyakan ayat-ayat berkait tentang bab hukum dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita jumpa firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu namanya ayat Madani. Kerana di Madinah ramai dah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulakan ayat beriman, lepas tu disuruh dengan pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sembahyang, seperti puasa, seperti zakat. Selalu kita dengarlah mai bulan Ramadan, Ustaz pentazkirah akan baca surah Al-Baqarah ayat 183. Dia akan baca lah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Itu ayat perintah lah. Ayat perintah Allah seru dengan beriman. Ayat tu namanya ayat Madani. Tapi kalau di Mekah berkait tentang bab akidah, bab kepercayaan, Qul huwallahu ahad, katakanlah olehmu ya Muhammad bahawa Allah itu besar. Beza ayat. Berkait bab akidah di Mekah, berkait tentang syariat pelaksanaan, ayat tu turun, kebanyakan diturunkan di Madinah. Diturunkan di Madinah, di mana kita sebut dah sebelum ni firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang, kata Allah, basuhlah muka kamu. Ayat perintah. Allah kata, wahai orang beriman, apabila kamu nak sembahyang, basuhlah muka kamu. Ada dalam Quran tak? Ada dalam Quran. Basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Sapulah wamsa'u biru'usikum, sapulah kepala kamu. Basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Ini perintah daripada Allah. Itu kita berdalil pada ayat ni. Kita akan jumpa besok ni tentang fardu wudu. Berdalil dengan sumber yang pertama. Ayat berkait tentang hak fardu wudu ambil daripada ayat surah Al-Ma'idah ayat 6. Jadi kalau orang tanya kita, kita boleh jawab dah. Ni duk ambil wuduk ni 10 tahun 20 tahun ni dalil apa? Oh, dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Walaupun dalam keadaan kalau kita, ustaz, kalau saya tak tahu ustaz macam mana? Saya mengaji tapi tak hafal pun tak apa. Tapi kalau hafal lagi baguslah. Sekurang-kurangnya kita mengaji, kita buat sesuatu tu ada dalil. Kita basuh muka, ada dalil. Kita basuh tangan, ada dalil. Kita sembahyang, ada dalil. Kita puasa, ada dalil. Kita tutup aurat, ada dalil. Sekurang-kurangnya kita tahu ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita buat sesuatu perintah-perintah Allah secara taklid. Tapi kalau peringkat permulaan tak apa, ikut-ikutan. Macam dulu ni kita budak-budak ikut ayah kita sembahyang. Ikut tok wan kita sembahyang peringkat ikutan-ikutan. Tapi takkan sampai selama-lamanya kita nak ikut. Sampai peringkat umur disebut dengan mukallaf, wajib kepada kita yang disebut oleh Nabi, talibul ilmi faridatun ala kullil muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib. Maka wajib tiap-tiap mukallaf untuk mendalami ilmu yang berkait tentang bab akidah, tentang bab kepercayaan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu mengetahui bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka wajib kita kena tahu. Tak tahu sahaja, kita duduk dalam keadaan fasik, duduk dalam keadaan murka Allah, duduk dalam keadaan dosa. Kita buat sembahyang pun dosa. Kita sembahyang pun dosa. Sebab apa? Kita sembahyang tanpa kita belajar. Benda yang sangat pentinglah, wajib pada tiap-tiap mukallaf yang disebut dengan fardu ain, wajib pada tiap-tiap orang, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dalil inilah baik. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan malaikat Jibril. Ayat yang pertama surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat pertama hingga ayat kelima lah. Mula-mula waktu turun di Gua Hira lah, kita tahulah ayat pertama ketika Nabi umur 40 tahun, ketika mana Nabi dia diangkat Rasul. Ayat yang pertama surah Al-Alaq, satu ayat sampai ayat yang kelima. Suruh Nabi baca mula-mula sekali ni. Nabi kata aku tak tahu baca. Kalau Nabi pun tak tahu, agak-agak kita tahu lah. Kita lagi tak tahu. Nabi juga berguru dengan gurunya. Siapa dia? Malaikat Jibril. Kalau Nabi pun ada guru, kita lagi-lagilah nak kena ada guru, nak kena belajar, nak main duduk dalam majlis ilmu. Kalau Nabi yang disebut dengan Habibullah, kekasih Allah pun, Nabi ada guru. Guru siapa dia? Malaikat Jibril. Begitu juga tentang perintah sembahyang. Malaikat Jibril turun dekat Nabi, ajak cara mana Nabi cara nak sembahyang. Kalau Nabi pun ada guru, kita lagi-lagi buat turun ayat pertama, suruh Nabi baca. Baca ya Muhammad. Nabi kata, aku tak tahu baca.
Suruh baca lagi, Nabi kata aku tak tahu baca. Peluk lagi, suruh Nabi baca, Nabi tak baca. Lepas tu baru malaikat Jibril ajak dekat Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi baca. Dalil pada ayat yang pertama ni, dalil pada kita ilmu nak kena belajar. Bukan dia main macam tu saja. Boleh tak kalau Allah nak bagi ilmu kita tanpa belajar? Boleh. Tapi mengikut sunnatullah, Nabi pun belajar. Boleh mudah sahaja bagi Allah. Kita tak payah duk mengaji. Kalau Allah nak bagi, hanya kata Allah jadi-jadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kata jadi-jadi ya. Tapi dak, sebab kita ni mengikut sunnatullah. Sebab apa? Menjadi satu syariat. Mengaji tu adalah wajib. Mengaji tu adalah wajib. Macam kita katalah, syurga neraka tu hak milik Allah. Allah nak bagi masuk pun boleh, Allah tak mau bagi masuk pun boleh. Tapi kita ada syariatnya. Tinggal sembahyang, diazab Allah beritahu siap dah. Tinggal sahaja satu waktu, Nabi kata, tinggal satu waktu, tercatatlah nama kamu di pintu neraka. Nabi beritahu dah, dah tinggal sahaja satu waktu, tercatat nama kamu di pintu neraka. Tinggal satu waktu, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala 70 tahun dalam api neraka. Walaupun kita kata tak apalah, syurga neraka tu milik Allah. Allah nak masuk boleh, memanglah boleh. Tetapi di sana ada syariat yang kita kena buat. Tinggal sembahyang macam ni. Man tarakan salat muta'ammidan faqad kafara jihara, Nabi sebut. Orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka nerakalah layak untuk dia. Nabi beritahu. Tinggal dengan sengaja. Saja-saja tak mau sembahyang. Jaga, ni Nabi beritahu. Orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka nerakalah layak baginya. Faqad kafara jihara, bukan neraka, maka kafirlah ia, Nabi kata. Minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Sebelum Al-Quran diturun, manusia berada dalam kegelapan, kekufuran, sembah berhala. Ada riwayat mengatakan di Kaabah tu dikelilingi oleh 360 berhala. Orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala-berhala ketika tu. Ketika tu anak-anak perempuan dibunuh. Zaman jahiliah. Zaman jahiliah ketika tu anak-anak, kalau zaman Nabi Musa, anak lelaki dibunuh. Kalau zaman jahiliah sebelum Nabi kita diangkat Rasul, anak-anak perempuan dibunuh. Maksudnya berada dalam keadaan kufur, berada dalam keadaan kegelapan. Tu Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah kata Allah itu wali kepada orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Dulu kita beralam keadaan kegelapan, berada dalam keadaan tak beriman, berada dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Datangnya Al-Quran, datangnya Nabi bawa hidayah, bawa petunjuk, bawa cahaya, mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan kepada cahaya. Dan orang kafir itu Allah kata ikutan dia adalah taghut, lain daripada Al-Quran, lain daripada apa yang Nabi bawa. Mengeluarkan mereka itu daripada cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Kegelapan, kekufuran kepada cahaya iman yang tertulis di lembaran-lembaran kertas lah. Macam kita duk baca Allah ni lah. Yang kita duk baca Allah ni, kutub Al-Quran ni tuan-tuan, mukjizat yang Allah Subhanahu taala bagi dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling besar. Al-Quran bukan hanya kita baca, tengok Al-Quran pun dapat pahala dah. Al-Quran kalau di rumah kita tu letak tempat-tempat yang dapat kita lihat. Cuma Al-Quran ni kalau boleh tuan-tuan, kita letakkan tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi lah. Contohnya kalau macam ni pun sepatut-patut saya tak boleh duduk atas meja ni, saya kena duduk bawah. Sebab apa? Saya tinggi daripada Al-Quran. Dari segi akhlak adab kita dengan Al-Quran, kalau boleh Al-Quran tu tinggi daripada kita. Macam ni sepatut-patut kalau segi akhlak saya kena duduk di bawah. Apa? Kena nak menghormati Al-Quran. Letak tempat yang tinggi, dia mudah untuk kita ambil. Ketiga, ataupun mudah ambil tempat yang selalunya tempat semayang kita lah. Kita senang ambil dan kita baca Al-Quran. Kita tengok Al-Quran dapat pahala. Yang dapat pahala tengok ni, tengok Al-Quran, tengok Kaabah, tengok mak ayah kita, tengok isteri kita, tengok suami kita, dapat pahala. Tengok pun dapat pahala, tak baca lagi. Kalau baca Al-Quran, satu huruf dapat 10 pahala. Kalau satu huruf 10 pahala. Mana nak dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf agak-agak? Saya pernah habaq dah rasanya. Berapa huruf itu? Lupa, saya pun lupa dah. Tak ingat. 19 huruf. Ada 19 huruf. Berapa agak-agak? Kalau satu huruf 10 pahala, 190 pahala. Bukan 190 ringgit. Kalau 190 ringgit kita ingat tak berhenti-berhenti kita no. Bismillah 190. Tapi bukan 190. Yang Allah nak bagi tu bukan macam tu. Sebab di akhirat besok ni tak ada duit kupang dah, tak laku dah. Ketika tu yang nak laku ialah pahala-pahala. Banyak baca Al-Quran. Kita sebut dulu ni. Tuan-tuan ingat tak 5M dulu saya sebut dah. Tapi kadang-kadang kita ni lupa. Tu kita selalunya kita mencatat dia tak lupa lah. Tu kadang-kadang ustaz ni dia suka ulang. Sebab apa? Kalau kita mengaji pondok, dia pun tak ulang dah. Ustaz tu tak ulang dah. Kenapa tak ulang? Kerana baru kemarin mengaji. Kemarin baru mengaji, takkan lupa dah. Kita dah sebulan sekali sebulan sekali. Kalau tak catat lupa. Hak mengaji, hak kemarin mengaji, hari ni pun kadang-kadang lupa. Tu kalau di pondok, ustaz pondok, kalau hak mengaji hari ni, besok sebelum kita nak masuk tajuk baru, dia suruh kita hurai hak kemarin. Balik ke tak tidur kita. Tapi tak tidur lah, nak kena apa, esok nak kena pergi, nak tukar tajuk baru esok ni, hak muka surat 2, tak boleh hurai, tak ubah lah kita. Sini kita tak buat lah. Tama-tama sebulan sekali belakang pakai lupa saya. Tengok gusti ke, tengok drama ke, pakai lupa. Tu kadang-kadang ustaz pun duk mengajak duk ulang-ulang. Apa? Nak bagi peringatan. Macam saya buat contoh selalulah. Kan hari raya Aidilfitri ke, Aidil Adha ke, sebelum nak sembahyang imam akan bangkit bagi peringatan. Begitu kafiat sembahyang Aidil Fitri, Aidil Adha. Dia begitulah tuan-tuan. Sekali lagi kita nak sembahyang Aidil Fitri. Lepas sembahyang usalli sunatan Aidil Fitri, dia begitulah. Lepas takbiratul ihram baca doa iftitah. Lepas baca doa iftitah takbir 7 kali. Lepas tu baca Fatihah. Imam akan baca Fatihah lah. Tak lagi pergi sembahyang lagi pun imam Allahu Akbar baca doa iftitah, terus dia baca Fatihah. Dia pun lupa juga. Tu ada beringat. Saat ni dia yang baru dah beringat, dia juga lupa juga. Lupa sebab apa? Kita jarang buat, setahun sekali. Sama jugalah mengaji pun. Jadi kita sebut dulu ni 5 benda mesti kita kena ada dalam diri kita.
Al-Quran ni mesti 5 benda wajib kita kena ada. Tak ada tuan-tuan, tak sempurna. Yang pertama ialah mengimani Al-Quran. Tuan-tuan tulis M. M yang pertama mengimani Al-Quran. Wajib kita kena beriman Al-Quran. M yang kedua membaca Al-Quran. M yang ketiga memahami Al-Quran. M yang keempat mengamalkan Al-Quran. M yang kelima menyampaikan Al-Quran. Kalau kita ada 5 ni, insya-Allah selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Yang pertama iman, bermula daripada surah Al-Fatihah berakhir dengan surah An-Nas. Beriman semua, tak boleh tolak walaupun satu huruf. Tolak sahaja murtad. Nauzubillah. Dengan tolak walaupun satu huruf, walaupun satu ayat, walaupun satu perkataan Quran, tolak sahaja boleh jadi rosak akidah. Setelah kita iman, baca Al-Quran. Baca. Sebab Al-Quran itu adalah surat Allah. Allah nak beritahu benda yang dulu, benda yang akan datang. Lepas kita baca Al-Quran, memahami Al-Quran. Ni kadang-kadang Fatihah 30 tahun sembahyang, tapi tak tahu juga dia punya makna. Kita dulu pernah lah pergi dulu-dululah. Pergi tahlil. Kita pergi tu depa duk tahlil lah. Lepas tahlil imam bacalah. Bacalah doa tahlil panjang tuan-tuan. Sampai orang angkat tinggi tu buat turun-turun sampai tak paha. Lama dia minta doa. Sampai orang tak larat dia minta. Sebab nasib biryani punya pasal panjang dia minta. Kalau bihun tu mungkin dah pendek sikit no. Minta panjang. Lepas doa tu dia kata pun tanya, nak tanya ni minta banyak tadi, minta apa tu? Dia kata pakai hafal azal bukan tahu apa pun. Minta pun tak tahu. Ni kalau kita minta doa ni kurang-kurangnya kita tahu. Selalu saya ada pesan kat orang perempuan. Perempuan ingat kalau yang main malam ni, kalau suami dia ajak bangkit malam sembahyang tahajud ke sembahyang hajat ke, suruh dia minta doa bahasa Melayu. Jangan minta bahasa Arab. Mana tahu suami ni reti bahasa Arab. Bini tak tahu bahasa Arab, dia minta ya Allah bahasa Arab lah. Ya Allah ya Tuhanku. Ni menangis-menangis minta. Aku nak kahwin seorang lagi ya Allah. Duk minta lah doa. Bayang tahajud dah. Bayang hajatnya. Yang bini belakang pun teriak juga. Amin, amin, amin. Kalau suami dia menikah, dia nak marah dekat suami dia. Dia yang tolong aminkan. So abang nak baca doa, baca Melayu. Sebab yang tak faham ni, dia bunyi Anisa ni, dia bunyi perempuan-perempuan ni, bukan dia percaya kat abang ni. Kadang-kadang kita kena faham Al-Quran, kita kena faham. Setelah kita faham, kita nak kena mengamalkan Al-Quran. Setelah kita tahu ni sebab beramal ni, wajib kita kena beramal. Sembahyang nak kena buat. Tu yang kita sebut selalu dalam surah Al-As yang kita duk baca selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus salihat. Demi masa kata Allah, semua manusia rugi kata Allah. Semua manusia berada dalam rugi. Illal ladzina amanu, yang tak rugi kata Allah, orang yang beriman dan beramal. Hak percaya, ramai orang percaya, pergi tanya orang yang tak sembahyang. Tanya ni, sembahyang tu wajib tak? Wajib, tapi tak buat pun. Tanya dia ni, abang duk minum arak, abang tahu tak arak ni haram? Tahu, tapi dia minum juga. Tu kalau kita buat yang perintah, buat yang Allah suruh ni, pahalanya 300 darjat. Tetapi kita meninggalkan benda-benda yang dilarang ni, 600 darjat. Banyak hak tinggal tu darjat banyak lagi. Buat yang disuruh, Allah bagi kita 300 darjat. 300 darjat ni, dia antara satu darjat tu, dia antara langit dan bumi. 300 darjat kalau kita buat yang berbeza, tetapi kita meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah, 600 darjat tuan-tuan. Tapi payah kadang-kadang nak tinggal hak dilarang ni. Hak duk ngaji juga, keluar mengaji lagi mula nak tahu kan. Bini tu imam baru tu janda no, tak sangka.
Tu Iman nampak elok, muda ni. Dah lah janda, hitam pula. Tak pasal-pasal tuan-tuan. Tu ada mengaji pun untuk macam tu. Kalau tak mengaji, lagi sekali tak pasal-pasal pahala kita tu dapat kat tu Imam. Tu kata Imam Ghazali, kalau dia lah boleh mengumpat, nescaya dia kata dia akan mengumpat kepada ibu dia. Kalaulah boleh mengumpat, dia kata nescaya dia akan mengumpat kepada ibunya. Kerana apa? Pahalanya akan berpindah kepada ibu dia. Tapi kita pelik tuan-tuan. Kalau hak kita dunia kita suka lah, kita belanja dia. Kita suka dekat dia. Jom kena teh tarik ke, kena nasi Arab ke, nasi kandang ke. Sebab kita suka kat dia, kita belanja teh tarik, kita suka. Tapi kalau kita benci, kita belanja tak? Tak kelapak nak belanja tu. Tapi pelik tuan-tuan, kita hak benar pahala, hak kita benci tu kita bagi pahala dekat dia. Pelik tak tuan-tuan? Hak kita benci kat dia, kita pergi mengumpat dekat dia, pahala-pahala kita akan berpindah. Tu kena jaga tuan-tuan. Nak kena beramal tuan-tuan. Sebab dunia tempat untuk beramal. Beramal, lepas tu mengamal, lepas tu yang terakhir menyampaikan. Balighu ani walau ayah, sampailah daripada aku walaupun satu ayat. Baik. Al-Quran merupakan sumber-sumber. Al-Quran adalah sumber rujukan bagi menentukan hukum fiqh Islam. Oleh itu, apabila kita menghadapi sesuatu masalah, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran terlebih dahulu untuk mencari hukum. Jika kita dapati hukum tersebut di dalamnya, maka hendaklah berhukum dengannya dan tidak boleh merujuk kepada yang lain daripada Al-Quran. Hak sumber pertama kena Al-Quran dulu. Dalilnya Nabi beritahu, Nabi kata taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kepada kamu dua saja. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kalau kamu berpegang dengan dua. Apa dia? Yang pertama sekali Nabi kata Al-Quran. Mula-mula Al-Quran dulu. Lepas Al-Quran, baru kita yang kedua iaitu hadis Nabi. Jadi sumber yang pertama Al-Quran dululah. Sebelum kita nak pindah sumber yang kedua sunnah, terlebih dahulu kepada Al-Quran. Sebagai contoh, dalam Al-Quran kata aqimus salah, dirikan semayang. Dalam Al-Quran ada semayang, cara nak semayang tak agak-agak? Dalam Quran tu ada tak cara nak semayang? Tak ada. Kalau ada lah tuan-tuan, jenuh Al-Quran tu tebal tu. Tebal tu ustaz tu. Kalau lah dalam Quran tu ada cerita nak semayang, nak basuh muka macam mana, nescaya Al-Quran tu tebal tu. Yang tebal tu pun baca tak habis. Kalau tebal tu, pakai tak baca tu. Pakai suci dalam debu agak-agak. Tunggu orang baca kat dia, Yasin wal Quranil Hakim. Tunggu orang baca kat dia, dia tak baca juga. Jadi Al-Quran kata aqimus salah, dirikan semayang. Dalam Al-Quran tak ada cara nak semayang. Maka Nabi sebut, semayanglah kamu macam mana kamu melihat aku semayang. Dia kena tengok hadis Nabi. Hak cara semayang ikut hadis Nabi. Sama juga tentang wudu. Allah suruh kita basuh muka, Allah suruh kita basuh tangan, Allah suruh kita sapu kepala, Allah SWT suruh kita basuh kaki. Tapi cara nak basuh ada lah? Tak ada dalam Quran. Maka dia main dalam hadis-hadis Nabi. Baik. Sikit kita pun tak boleh lama-lama tuan-tuan, masih lagi PKP, lebih kurang 45 minit macam tu, 40 minit macam tu. Kita masih lagi SOP, kita kena ikut arahan. Ikut arahan, tak ikut arahan berdosa tuan-tuan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasul dan pimpin. Ni kadang-kadang komplain juga, awaklah semayang jarang-jarang. Jarang-jarang ni ikut orang kafir, orang Yahudi ni. Dah tuan-tuan kita dengar dah. Ikut jarang-jarang juga adalah sunnah. Kerana hak rapat-rapat ialah
Sunat, rapat-rapat sunat, dapat pahala sunnah. Tapi hak jarang-jarang nak menghindarkan mudarat. Nabi pun maksudnya ada larangan benda ya, nak menghindar mudarat. Jangan, Allah Quran kata, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Maka hak kita ikut ni jadi wajib. Kerana apa? Kerana sebab kita tak ikut akan memudaratkan orang lain. Itu wajib. Hak rapat sunnah. Hak jarang hukumnya wajib. Kerana apa? Nak menghindarkan penyakit. Jadi kita ikutlah. Ikut ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah berhukum dengannya dan tidak boleh merujuk kepada yang lain daripada Al-Quran. Ni kita ingat panjang lagi tuan-tuan ni, ada sebuka lagi ni. InsyaAllah nanti kita bulan ni ada 2 kali lah. Ada sekali lagi insyaAllah kita boleh habis lah kot sekali lagi tu. Kita tuan tanda atas tu. Apabila kita ditanya berkaitan dengan hukum arak, berjudi, permujaan berhala, penentuan nasib melalui batang-batang anak panah, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran. Dan kita akan dapati dalam firman Allah ni lah, dalam surah Al-Ma'idah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semata kotor, keji dan perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhi supaya kamu berjaya. Jadi kita berhenti atas dululah, iaitu apabila kita ditanya berkenaan dengan hukum arak yang Allah Subhanahu Taala haramkan arak. Sebab apa? Ini dalil dia. Sebab apa haram arak? Ada dalilnya. Dalil pada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Jadi kalau kita hafal lagi baguslah. Tapi kalau kita tahu dah ni, ni sebab yang ni rupa-rupanya Allah haram arak ni. Ni dalilnya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Jadi kita berhenti tentu dulu. Wallahu alam. Terimalah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan selawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal barashi wal jununi wa juzami syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.